Dan pada hari ini kita muzakarah kitab Sirajul Huda. Baik. Jadi almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syekh rahimahullah taala, dia kata kitab ni dia payah sikit lah, berat sikit. Tapi dia menanti baca Sirajul Huda. Dia kata saya baca ni bukan mengajak orang ni. Saya baca, tolong perhati. Kalau ada tempat-tempat hak yang tak kena tu, tolong tegur. Pasal apa? Kerana kitab ni dia agak berat sikit. Pasal apa? Kerana banyak dalam kitab ni perkataan-perkataan yang jatuh. Ada orang yang tak belajar kitab ni, dia baca kitab ni mengajak. Tiba-tiba ada beberapa perkataan tu jatuh. Dia tak belajar, dia tak tahu kata ada tempat-tempat yang jatuh. Dia kata kitab ni tak betul ni. Pernah jadi satu ketika almarhum Tok Saleh cerita, orang yang kata kitab ni tak betul kerana jatuh, dia tak tahu, dia tak belajar, dia tak menadah. Karamah Allah Ta'ala pak kena mata dia. Orang hak kata salah tu. Ni cerita almarhum Tuan Guru Saleh. Kitab ni usia dia 100 tahun lebih lah. Hari tu kitab Faridah 129 tahun. Umur kitab Faridah tu 129 tahun. Selesai dikarang oleh Syekh Ahmad Fatani. Diriwayatkan Syekh Ahmad Fatani pun pernah mengambil faedah daripada pengarang Sirajul Huda ni. Maknanya pengarang Sirajul Huda ni lebih tua daripada Syekh Ahmad Fatani. Bermaksud kitab Sirajul Huda ni lebih kurang bayar-bayar tu lah umur 130 tahun lebih umur kitab ni. Baik. Jadi namanya Sirajul Huda, kitab ni namanya Sirajul Huda, yakni pelita penunjuk pada menyatakan akidah, pada menerang menhuraikan akan akidah pegangan ahli takwa, yakni orang daripada kalangan golongan ahli yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita muzakarah, kita niat muzakarah. Moga-moga ilmu hak kita belajar dulu-dulu ni kita tak lupa. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan ilmu tu di dalam hati, di dalam jiwa kita. Moga-moganya tak lupa. Hayatul ilmi muzakaratun, hidupnya ilmu dengan hidupnya muzakarah. Kalau hak baru tu dia cetak, dia tulis jelas elok, tapi masalah hak baru tu dia jatuh banyak tulisannya. Tapi kalau hak lama ni dia tulisan dia kurang jelas sikit. Baik, kita tengok pelan-pelan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Inilah kitab yang dinamakan dia Sirajul Huda, pelita penunjuk. Pada menyatakan akidah ahli takwa dengan bahasa Melayu, syarah atas matan Ummul Barahin bagi Imam Sunusi. Matan Ummul Barahin hak ni silibus dalam kitab Arab, sama ada di negeri mana pun, Yaman ke, Syria ke, Mesir ke, Maghribi ke. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, dia ada beberapa matan di dalam ilmu akidah. Di antaranya yang masyhur matan Ummul Barahin. Ini kitab Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh ulama petani.
Di antaranya matan Jawharah Tauhid. Di antaranya Aqidatul Awam. Itu di antara kitab-kitab Arab yang asas. Matan-matan yang keluar daripada matan ni syarah yang panjang. Matan ni perkataan yang pendek yang padat. Daripada perkataan matan itulah disyarahkan kepada kitab-kitab yang lain. Huda ni mensyarahkan matan Ummul Barahin di dalam bahasa Melayu. Siapa hak yang syarah ni? Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badwi As-Sambawi. Orang Indonesia. Dan beliau merupakan ulama yang belajar di Masjidil Haram, yang karang Sirajul Huda ni, dan mengajar dalam Masjidil Haram. Ulama besar. Anak-anak murid dia pun ulama-ulama yang terbilang, yang besar. Di antaranya Syekh Mukhtar Tariq. Syekh Mukhtar Tariq ni ayah mentua kepada Syekh Ahyad. Syekh Ahyad tu alim dah. Syekh Ahyad tu zaman Tok Isaleh. Ayah mentua Syekh Ahyad tu anak. Kalau anak murid dia hebat, guru dia lebih hebat lagi. Dia mengajar, dia belajar di Mekah dan mengajar di Mekah. Antara murid dia yang hebat iaitulah Syekh Mukhtar Tariq. Itu di antara anak murid dia. Dan anak murid dia yang hebat juga Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Kita pergi dulu ziarah Syekh Khalil tu. Syekh Khalil ni guru kepada Kiai Hashim Sya'ari yang tubuhkan Nahdlatul Ulama, yang lawan dengan Belanda mempertahankan Ahlu Sunnah tu. Jadi Syekh Khalil pun anak murid dia, Syekh Mukhtar Tariq pun anak murid pengarang ni. Maknanya pengarang ni lapis tua, lapis atas lagi. Syekh Ahmad Fatani pun diriwayatkan itu hebat dah. Pengarang Faridatul Faraid yang kita baca hari itu ni, yang kita muzakarah dulu Faridah. Yang karang Faridah tu pun pernah mengambil faedah ilmu daripada pengarang Sirajul Huda ni. Maknanya lapis atas. Pengarang ni nama Syekh Zainuddin. Orang Sambawa. Orang Sambawa Indonesia. Maka digelarkan Sambawi. Baik, kita tengok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dalam ilmu nahu tata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang dinamakan kalam perlu ada 4 syarat. Al-kalamu huwa lafzu. Syarat yang pertama, kena berlafaz, bertutur, bercakap. Al-murakkabu, syarat yang kedua, perkataan itu kena bersusun, kena bergabung beberapa patah perkataan baru nama percakapan. Al-mufidu, yang memberi faham. Bil wad'i, syarat yang keempat, dengan bahasa Arab. 4 syarat baru nama kalam. Yang pertama, kita lafaz, kita kata. Yang kedua, kena bersusun. Perkataan-perkataan tu kena bersusun-susun, barulah jadi kalam, percakapan. Yang ketiga, kena memberi faham. Dan yang keempat, dengan bahasa Arab. Tiba-tiba Bismillah dengan nama Allah Ta'ala. Apa dia? Takbir. Depan pun dia tak tulis, belakang Bismillah pun dia tak tulis. Kalau tak tulis dengan nama Allah sahaja, kita tak faham apa dia nak faham. Walaupun tak tulis, ada tempat sangkutan yang perlu kita kena takdirkan.
ya ini aqra'u hazal kitab bismillah. Aku baca ini kitab dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tu kita hak baca ni, kita baca kitab ni dengan nama Allah taala. Tu kita hak baca. Syekh Zainuddin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Zainuddin, ualifu, aku mengarang ini kitab bismillah. Hak pengarang dia mula karang dengan bismillah. Tak comel, tak ada adab. Pasal apa? Kerana kita menjunjung mafhum kehendak hadis Rasul kita, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Tiap-tiap perkara yang penting, yakni yang mulia di sisi syarak, yang tak mula dengan bismillah, maka perkerjaan itu terpotong dengan maksud cacat dengan maksud tak sempurna. Tiap-tiap benda hak elok tak mula dengan bismillah, tak sempurna. Yakni di sudut barakah. Gitu. Kita bismillah, tu kita mula dengan bismillah. Aqra'u hazal kitab bismillah. Aku mulai baca ini kitab dengan nama Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana kita nak berkat. Apa dia berkat ilmu? Al-barakatu ziyadatul khair al-ilahi. Berkat tu bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala beri. Berkat tu tambah kebajikan hak Allah bagi. Macam mana berkat ilmu? Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita boleh main mengaji. Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita dapat faham mengaji. Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita dapat amalkan apa yang kita faham. Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita istiqamah dengan apa yang kita faham. Itu maknanya barakah. Ziyadatul khair al-ilmu. Kita belajar apa? Tauhid. Pasal apa? Untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Untuk kita ni kenal Allah Ta'ala. Apabila kita kenal, maka kita nak mengabdikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya berkat ilmu. Bukan kue mengaji, kue reti, kue berani, kue mengaji, kue reti, kue buat dosa. Nauzubillah. Nauzubillah, kita minta jauh. Kita tak mau ilmu yang zulmah, kita tak mau ilmu yang tak ada keberkatan. Kita nak ilmu yang barakah. Maka nak ilmu yang barakah, antara syaratnya mula dengan bismillah. Tu kitab berita penuntut nanti kita minta Tuan Guru Ustaz Johari kita baca rihat. Rihat. Kita adab-adab belajar. Sebab apa? Ramai yang mengaji kerana kurang barakah. Nak barakah lagu mana? Kena ikut adab-adab dia. Di antaranya niat mengaji lillahi ta'ala, baru boleh berkat. Di antaranya nak mula mengaji dengan bismillah. Di antaranya hormat kepada kitab. Kitab tak boleh buat tak tahuan. Ni ilmu syarak. Walaupun dia bahasa Jawi, tetapi asal usulnya daripada sumbernya Quran. Sifat wujud Allah Ta'ala dalil Quran, sifat khidam Allah dalil Quran. Maka wajib kita hormati akan ilmu yang ada di dalam kitab kita. Walaupun dia bukan Quran, walaupun dia bukan hadis, dia kitab Jawi, tetapi isi maknanya daripada makna ilmu syarak. Wajib muliakan. Macam mana nak muliakan? Kita jangan tak bawah. Kalau kita berjalan, kita angkat kitab tu, boleh mengaji ni. Dia kata mu ingat surah Abang ke kitab ni? Dia marah kat budak. Dia kata mu ingat surah Abang ke? Wajib mulia. Tu orang-orang dulu dia pegang kitab, tengok Syekh Minuddin, Syekh Nurdin, Marbu Al-Banjari, begitu juga Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, pegang kitab dengan tangan kanan letak di dada bapak yang sebanyak.
Dia tak pegang sebelah kiri, hawin lagu tu pula. Tak boleh, bukan surah abang ni. Pegang dengan tangan kanan. Oh, kalau orang nak salam tak apa, kita tukar tak gitu. Jangan tak wah punggung kita, bukan surah abang. Tak boleh. Adab. Baru boleh ilmu. Dia kata kami pun boleh ilmu. Boleh. Tetapi kita nak barakah ilmu tu. Kita nak kepada barakah ilmu tu. Nah. Baik. Ni Tok Islam kita tak boleh ilmu lagu tu. Dia kata kalau hujan kitab kena jaga dulu. Orang dulu selak baju, buh dalam baju. Lindung kitab dulu. Hak tu baru berkat ilmu. Nah, hak tu baru berkat ilmu. Baik, saya kena 2 kali pegang kitab dia, pegang-pegang lupa. Allahu Akbar. Pertama dipendam. Ingat sampai mati. Yang kedua di Sungai Pasiang, Sungai Petani, tertinggal kitab dia. Aku kata dah, kalau nak pegang-pegang bawa sampai habis, jangan duk pegang sekat-sekat. Dia beletiak kat saya daripada pendang tu sampai ke sik. Turun-turun tu disik penuh. Saya ajak anak tu guru Ustaz Yazid, kata abang jom Ustaz pergi ambil kitab apa. Kata kena daripada pendang beletiak tu sampai ke sik. Dia kata kitab tu sayangnya sampai tahu tu. Hormatnya dengan kitab. Jangan tak apa-apa atas kitab ni. Pen ke, buku lain ke, satgi kena. Dia kata simpan rumah hak lain simpan. Tapi kitab jangan sentuh. Biar aku buat sendiri. Dia jaga sungguh kitab dia. Dia kata kita kena sayang. Kerana itu ilmu. Tu ilmu-ilmu orang dulu ni berkat semua. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aqra'u hazal kitab bismillah. Kita mulai baca kitab ni dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? 2 sebab. Yang pertama, ikut aturan susunan Quran. Quran mula dengan bismillah. Begitu juga firman Allah taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah. Dengan nama Allah Ta'ala kita mula baca kitab ni. Yang pertama, ikut tertib susunan Quran. Yang kedua, menjunjung kehendak hadis. Yang mana Rasul kata mafhumnya, tiap-tiap perkara yang tak mula dengan bismillah, pekerjaan itu terpotong. Maknanya tak sempurna. Dengan maksud kurang berkat ataupun tidak ada keberkatan. Maka kita nak berkat, kita mula dengan bismillah. Habis. Bismillah, dengan nama Allah. Allah Ta'ala tu nama, bukan Tuhan. Nama Tuhan. Nama lain, Tuhan lain. Isim lain, musamma itu lain. Allah nama bagi Tuhan. Tuhan yang itulah Allah Subhanahu wa taala namanya. Nama lain, Tuhan nama lain. Macam mana? Cawan. Ni nama. Tuhan ni. Cawan nama, Tuhan betul-betul nama dengan Tuhan nama. Isim dengan musamma. Nama tu isim, musamma Tuhan nama tu. Cawan sebutan. Cawan betul ni. Allah nama. Nama siapa? Zat yang wajib al-wujud. Diri yang wajib ada. Yang wajib bersifat dengan kesempurnaan. Itu nama Allah Ta'ala. Nama Tuhan kita. Sehari 2 ni diluluskan kalimah Allah bagi penganut Kristian. Maka berlakulah pro dan kontra. Ada ulama daripada pendapat-pendapat yang luar. Tapi ulama kita tempatan kalau boleh dipa tak izin. Pasal apa? Takut anak-anak cucu cicit kita keliru. Di masjid pun ada Allah, di gereja pun ada Allah. Kalau lagu tu agama sama lah. Kalau sama salah. Inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah iaitu Islam. Oleh kerana takut keliru, maka
kalau acik bolehnya tok guru kita tak mau mengizinkan. Nah, ada pendapat kata boleh, iya boleh, tetapi tak sesuai diamalkan di dalam negara kita, sesuai di negeri lain, tak sesuai di negeri kita. Mengikut keperluan waqi' supaya tidak menjadi keliru. Baik, bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita Allah Taala belah, orang hak lawan Allah Taala pun Allah belah. Bagi nikmat dunia ni Allah Taala tak kira. Itu maknanya murah, tak kedekut. Ar-Rahman yang Maha Pemurah dengan maksud tak kedekut. Dunia ni Allah Taala bagi semua kepada hamba dia. Hak beriman, hak musuh dia pun dia bagi. Itu maksudnya pemurah. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, yakni kasih kesian belah kepada hamba-hambanya yang beriman. Orang hak ada iman maknanya Allah Ta'ala sayang. Maka Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala pelihara iman, hidup dalam keadaan iman kita ni, dan kita mati dalam keadaan iman. Itu maknanya Allah kasih, dengan makna Allah Ta'ala memberi iman. Itu ikut kebiasaan Tok Isaleh. Baik, pasal apa dia duk mengajak Tok Isaleh pada Tok Isaleh pada Tok pesan, kalau nak mengajak, nak berkat, kena sebut nama guru. Sebab bukan kita hak pandai tu, kita ni sambung lidah guru ya. Tok kata aku ni baca hak aku, hak kitab, tolong sambung lidah Tok Guru. Aku tak erti. Tu Tok Isaleh rahimahullah taala. Dia sebut nama pada sebut nama pada sedia-sedia. Pada kata, Syekh Khodi kata, pada kata, Syekh Khodi kata. Kerana dua-dua tu dia mulazamah dengan dua guru yang dekat dengan dia, dua ni. Pada Mekah dia mengaji tauhid, dan kitab-kitab yang lain fiqh pun dia mengaji. Syekh Abdul Qadir banyak Tok Guru Saleh belajar fiqh daripada Syekh Abdul Qadir Mandili. Habis dia kata kena sebut. Sebab apa? Mengundang kepada barakah, mengundang kepada keberkatan ilmu kita. Tak erti kita sambung lidah saja. Dia kata tolong baca saja. Baik. Dan satu lagi huraian daripada Syekh Abdul Qadir Mandili, dia huraian lagu ni, bismillah dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman yang bagi nikmat yang besar-besar. Besar lagu mana? Boleh nampak dengan mata. Ar-Rahman ni Allah Ta'ala bagi nikmat hak boleh nampak dengan mata. Harta, makanan, kenderaan, pakaian, bab dunia lah nampak. Ar-Rahman Allah yang beri nikmat yang besar, yakni boleh nampak dengan mata kepala, yakni nikmat dunia. Ar-Rahim Allah Ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, kepala iaitulah iman. Apabila Allah kasih, Allah Ta'ala bagi iman, Islam, ma'rifah, dan seumpamanya, sakinah dan seumpamanya, itu pihak batin Allah Ta'ala bagi, yang jenis kita tak boleh nampak dengan mata kepala. Baik, habis itu. Kita tengok lagi. Dah lah. Baik. Dengan nama, baik, ni cerita tok-tok guru dulu-dulu. Orang dulu ni mengaji dia amal sungguh. Tok guru kata kita ni apa-apa pun bismillah ni guna dengan batu, buat dengan batanya. Apabila ayak laju banjir, ayak tu peranyuklah, batanya tu titi tak ada. Orang panggil makan kenduri. Anak murid ni betul. Tok kata bismillah boleh jadi, dia pejam-pejam mata bismillah, pak jalan sampai sana. Dia kata awang tunggu.
Macam mana hang boleh pergi sana? Tadi tok ajak saya. Maknanya anak murid tu wali. Lebih yakin pada guru. Tu maknanya berkat bismillah. Nah. Tok Saleh dia pesan kalau pergi tempat-tempat yang enggak ada gangguan, nak tidur baca bismillah 21 atau 41. Tapi tak boleh cuba-cuba. Kena, dia kata masa aku datang ke fatwa, dia panggil PPK di sok belah gubin tu. Hutan lah, harimau pada zaman tu. Tidur waktu malam, takdirnya waktu tidur tu gajah mai. Curi berai. Nah, Allahu Akbar, makik-makik tengok habis dengan pokok-pokok pisang terbalik. Berkat. Berkat daripada bismillah ni Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga di samping ayat kursi wakaf 9 berhenti 9 tempat. Tapi tak boleh cuba-cuba, tak boleh. Dia kena buat, minta Allah Ta'ala bantu betul-betul. Habis. Kalau nak buat ayat menang hati, baca 786. Hak tu kedai-kedai mamak dia tulis 786. Dia campur jadi 786. Itu ilmu yang dinamakan huruf di dalam angka abjad. Hak tu ilmu perubatan, hak tu bab lain. Habis. Ba tu ada huruf angka dia berapa, sin tu ada berapa, mim tu ada berapa, alif tu ada berapa, lam tu ada berapa, campur-campur 786. Tulis saja tak mau, dia kena baca. Lebih-lebih lagi tu Saleh kata mak buat kat anak. Anak ni degil. Minta ubat habis dah. Tok guru tu habis dah. Kita minta doa. Mak buat sendiri, tok guru kata. Minta Allah Ta'ala bantu. Minta Allah Ta'ala pelembutkan hati anak kita. InsyaAllah yang keras hati jadi lembut. Yang benar dia kata, yang payah nak dapat ilmu, Allah Ta'ala terangkan hati. Syarat baca 786, buat 50 dulu, sambung 50, sambung 86, 786, 786. Buat 100 dulu berhenti, 100 dulu berhenti, 100 dulu berhenti. Tak panjang mana kalau kita bertekak betul-betul. 786, 786. Baik, ini ilmu perubatan dalam Islam. Habis. Dengan nama Allah jua, Tuhan yang bersifat dengan rahmat, yakni kitab saya ni dia jadi tulisan tak terang. Dengan nama Allah jua, Tuhan. Tuhan tu Tuan, tidak ada kekurangan. Rabb, ilah, yang bersifat dengan rahmat. Yang bersifat dengan rahmat, yakni kesiani, dengan makna mengkurniakan segala nikmat yang besar, yang besar-besar. Ni dia pun mengikut Syekh Abdul Qadir, mengikut kitab ni. Allah Ta'ala yang bersifat dengan rahmat, rahmat yakni memberi nikmat yang besar-besar, yakni nikmat jenis dunia, duit, makanan, pakaian, kenderaan, harta. Ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang jenis besar, yang dapat dilihat dengan mata kepala. Ini sifat rahman. Baik. Maka bagi itu tak, maka namanya nikmat. Adapun bagi kepada orang kafir bagi juga, tetapi bukan nama nikmat, namanya istidraj. Bagi, nanti Allah Ta'ala seksa dalam pinaka, na'udzubillah. Tok Saleh kata macam kita bagi makan ayam.
Ayam serama hak kita sayang tu bagi di atas kasih. Kita sayang dekat ayam serama, ayam katik kita, kita bagi kerana sayang. Ataupun ikan, kita bela ikan hak mahal-mahal tu lah. Contohnya ikan kelisa, kita bagi makan, kita beli makanan bagi makan, sayang. Bagi makan ikan dalam kolam, ikan talapia, ikan keli, bagi juga kerana kita nak sembelih dia. Itu orang panggil istidrak, bagi di atas jalan istidrak, nak ampas balik. Moga-moga Allah Ta'ala tak jadikan dunia ni istidrak bagi kita, tetapi Allah Ta'ala jadi dunia ni nikmat untuk kita syukuri. Dan segala nikmat yang seni-seni, ini sifat rahim. Seni-seni seperti iman, ma'rifah, sakinah, ketenangan dalam hati. Itu Allah Ta'ala memberi nikmat yang seni-seni kepada orang-orang yang beriman. Di dalam negeri dunia Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman Rahim, dan dalam negeri akhirat pun dengan sifat Rahman Rahim ini Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat kepada kita. Tuhan kita yang sebenar, yang bersifat dengan Rahman, yakni kesiani, dengan makna mengkurniakan segala nikmat yang besar. Ini sifat Rahman. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Dan segala nikmat yang seni, Rahim. Di dalam negeri dunia Allah Ta'ala mengkurniakan nikmat kepada kita, dan negeri akhirat pun Allah Ta'ala mengkurniakan kepada kita. Habis. Alhamdu, bateri kau no. Alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Haqqa, yang berhak, hamdihi, dipuji akannya. Segala puji bagi Allah. Haqqa, yang berhak, hamdihi, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji ini, alif lam menunjukkan ma'rifah, dan alif lam menunjukkan kata jamak. Banyak jenis puji. Bermula segala puji maknanya puji banyak. Maka sebanyak-banyak puji ini ulama bahagi 4. Sebanyak-banyak puji atas dunia ni, ulama dia buat kelas dah, dia buat asing dah, tak lebih pada 4. Yang pertama, puji khadim bagi khadim. Allah Ta'ala puji diri dia. Wa ni'man nasir. Tu Allah Ta'ala puji diri dia. Yang kedua, yang pertama puji khadim bagi khadim. Sebanyak-banyak puji ini tak lebih pada 4 kata ulama. Mana? Yang pertama puji khadim bagi khadim, Allah puji diri dia. Ayat di antaranya ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu. Yang kedua, khadim puji hadis, Allah Ta'ala puji makhluk. Macam mana? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik taubat ialah taubat Nabi Ayub. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Yang pertama, Allah puji diri dia. Yang kedua, Allah puji makhluk. Yang ketiga, makhluk puji makhluk. Tu yang ketiga. Yang ketiga, Sopi dan tu pun usaha juga, mari juga mengaji. Tak tuan, kita puji makhluk. Hakikatnya kembali kepada Allah belaka-belaka. Pasal apa? Hak menggerakkan kita Allah boleh main. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga, makhluk puji makhluk. Dan yang keempat, makhluk puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah Ta'ala. Maka puji itu 4. Yang pertama, Allah puji diri dia. Yang kedua, Allah puji makhluk. Yang ketiga, makhluk puji sama-sama makhluk. Nah, dan yang keempat, makhluk puji Allah Ta'ala. Keempat-empat tu kembali kesemuanya kepada Allah kesemuanya. Kerana apa? Hakikat Allah buat belaka. Allah Ta'ala akan sebagai puji yang hak, yakni yang selayaknya, mustahaqqul lillah, hak yang mustahak, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua puji itu kembali kepada Allah Ta'ala. Habis. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah Ta'ala. Wassalamu, dan kesejahteraan Allah, ala sayyidina, ke atas penghulu kami, Muhammadin, adalah Nabi kita Muhammad, Habibuna sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi khairi khalqihi, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Nabi kita tu sebaik-baik makhluk. Kita rahmat itulah nikmat. Allah Ta'ala memberi nikmat, dan rahmat ya Allah turunlah nikmat. Itu maksudnya rahmat. Habis. Dan rahmat Allah Ta'ala dan keselamatan, yakni keselamatan Allah Ta'ala tu, keselamatan Allah, keselamatan Allah atas penghulu kita. Ni orang panggil khabariyah lafzan, insyaiyah maknan. Lafaz macam nak cerita, tapi bukan nak cerita saja, tuntut kita doa. Khabariyah lafzan, percakapan macam nak cerita, insyaiyah maknan. Tetapi kita ni dituntut, orang panggil jumlah doa iyah. Ni di sini macam mana? Pakai turunkanlah nikmatmu, keselamatanmu kepada penghulu kami. Iblis tujuh hati. Nabi tak selamat ke kita umat kena doa kat dia bagi selamat? Selamat balik sana dah abang dia. Lepas tu selamat di sini dengan makna minta Allah Ta'ala tu pertetapkan hati Nabi di hari akhirat. Tak ragu-ragu untuk menolong kita, beri syafaat kepada kita. Itu hikmah dia. Allahumma salli wa sallim. Wasallim, tetapkan hati Nabi. Tak takut apa dah nak tolong kita ni. Tak ada apa dah. Hanyalah analaha. Tolong kita di hari akhirat nanti. Itu faedah dia. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Nabi khairil khalqihi, atas penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu kita yang sebaik-baik segala makhluknya, makhluk Allah Ta'ala. Nabi kita ni sebaik-baik makhluk. Nombor satu, Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Makhluk hak paling-paling mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna. Seafdal semulia-mulia makhluk Nabi kita. Kalau orang kata syurga mulia, mulia lagi Nabi. Oleh kerana ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melayakkan kita masuk ke syurga. Tapi kalau tak ada Muhammadur Rasulullah, tak boleh masuk syurga. Kaabah mulia, mulia lagi Nabi. Oleh kerana Nabi lah Kaabah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa itu? Baik. Sehingga kan dalam akidah kita fudalat Nabi tak dihukum najis. Ayat kecil kita najis, ayat kecil Nabi tak najis. Darah kita najis, darah Nabi tak najis. Itu fudalat. Perkara-perkara yang keluar daripada Rasul bagi kita umat najis, bagi Rasul tak dihukum najis perkara itu. Mulianya Habibuna sallallahu alaihi wasallam.
Tu ulama bahas kedudukan mak rasul ni ke mana? Dia di atas agama fitrah. Maka kata ulama, kalaulah tanah yang meliputi jasad rasul di makamnya itu seafdal-afdal tanah di atas muka dunia, apatah lagi orang yang mengandung Nabi SAW, yang membaluti Nabi SAW. Bahas ayat yang paling afdal di atas muka dunia ni, ayat Zam-Zam jatuh nombor 2. Apa yang paling afdal? Ayat yang keluar daripada jari Nabi SAW yang pernah diminum oleh para sahabat. Wa afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna, seafdal-afdal makhluk iaitulah Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Tu akidah kita. Nabi kita tu makhluk yang afdal, yang paling afdal. Hak Allah Ta'ala kasih. Wa ala alihi, waw tu atah kepada Muhammadin. Takdir kala wassalatu wassalam ala alihi, ya Allah turunlah nikmat, rahmat dan keselamatan juga kepada seluruh ahli keluarga. Keluarga, tetapi kita bukan Syiah mengagung-agungkan keluarga, tetapi mereka melaknat para sahabat. Ini bukan daripada ajaran kita. Kita wajib sayang keluarga, wajib sayang sahabat. Semua wajib kita sayang. Keluarga Rasul wajib sayang, sahabat Rasul wajib sayang. Apa yang berkaitan Rasul wajib kita sayang. Wa ala alihi, dan begitu juga rahmat dan keselamatan kepada seluruh keluarga Nabi kami. Habis. Maka keluarga ni dia ada 2 jenis. Yang pertama haram makan zakat. Ahlul bait, darah daging Nabi, tak boleh makan zakat. Pasal apa? Kerana zakat tu daki harta, kotoran harta. Nak bagi bersih, buat tu tak layak dimakan oleh Rasul dan ahli keluarga Rasul. Cucu Rasul teriak kelaparan, Sayyidina Ali sibuk berjuang, sibuk berdakwah, sibuk berjuang. Maka Siti Aisyah duk dukung. Kalau tak silap Sayyidina Hasan, tiba-tiba berteriak Sayyidina Hasan lapak, Sayyidina Ali sibuk berdakwah. Maka Siti Fatimah dukung cucu Nabi SAW. Maka Rasulullah dengar dan Rasulullah pergi dukung cucu. Dan Rasulullah kata, sekiranya jika kamu bukan daripada darahku, nescaya aku akan ambil tamar, kurma, zakat ni, aku akan bagi makan kepada kamu. Tapi tak darah, tak boleh. Tak boleh. Tu amanah Rasul. Tak khianat. Sebab benda tu tak boleh. Pernah satu ketika kurma zakat dimakan oleh cucu baginda, Rasulullah buang, suruh ajak luah, ajak cucu ludah. Amanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh makan zakat. Keluarga pada pihak nasab, darah daging, tak boleh makan harta zakat. Tapi ulama-ulama yang kebelakangan ni, dia kata harta rampasan perang sudah tidak ada nisbah kepada keluarga Rasul, sudah tidak ada perang, sudah tidak ada hak tu, maka digantikan boleh 1/3 daripada zakat tu diharuskan kepada ahlul bait Nabi. Tapi hak warak tak ambil juga. Hak warak dia tak mau. Hak kebelakang ni, fatwa hak belakang ni boleh. Tetapi kalau hak warak, lapis tua-tua dia tak ambil juga. Daripada ahlul bait Nabi dia tak ambil zakat juga. Kalau dia di makam doa, ni masuk kita keluarga Nabi pada pihak makam doa. Kullu mu'min taqiyyin, tiap-tiap orang beriman yang bertakwa masuk dalam doa keluarga Nabi juga. Moga-moga kita dapat rahmat, moga-moga kita dapat sejahtera. Selawat dan salam itu, rahmat
dan keselamatan itu moga dapat kepada kita juga, dan moga-moga Allah Ta'ala tak haramkan, moga-moga dapat kepada kita, begitu juga dapat kepada isteri, suami, anak, cucu, cicit kita juga dapat, begitu juga sahabat-sahabat kita dapat daripada doa pada pihak keluarga pada maqam doa. Kullu mu'min taqiyyin. Setengah kata walaupun asi, walaupun maksiat pun masuk juga. Tapi kebanyakan ulama kullu mu'min taqiyyin, tiap-tiap mereka hari berislam dengan Nabi. Rasul kata, ni Salman ni daripada kumpulan kami juga. Kumpulan pada pihak anak, masuk dalam keluarga ni pada pihak doa. Wa sahbihi, dan keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Takdir kala wassalatu wassalam ala ashabihi, dan bermula rahmat dan keselamatan kepada seluruh sahabat Nabi kami. Siapa dia sahabat? Sahabat yakni tiap-tiap mereka hak jumpa dengan Rasul ketika Rasul hidup, sama ada jumpa dekat ataupun dalam satu majlis, dan beriman dengan Rasul serta mati dalam iman. Tu masuk dalam kata sahabat. Walaupun perempuan, maka ia dinamakan sahabat. Orang yang pernah duduk di zaman Rasul jumpa dengan Rasul, tapi kalau duduk zaman Rasul tak pernah jumpa, tak nama sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarni, orang Yaman, duk jaga mak, duk nak mai jumpa Nabi, tak boleh mai. Rasul kita wafat, tak ada jumpa, tak nama sahabat. Tu orang panggil Sayyidul Tabi'in, penghulu kepada tabi'in, di antaranya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Rasul kata, kalau jumpa dia minta doa. Nabi tak jumpa dia, dia tak jumpa Nabi. Nabi kata, kalau jumpa dia minta doa. Minta doa daripada dia. Oh, dia ni khidmat yang hebat kepada ibu dia. Tanggung anak lembu. Supaya apa? Dia biasa nak jadi kuat, supaya minta doa dengan dia. Tu Allah Ta'ala angkat darjat dia. Tapi dia bukan sahabat, kerana dia tak sempat jumpa dengan Rasul, walaupun dia hidup di zaman itu. Walaupun dia hidup di zaman itu. Habis. Kita hak mimpi Rasul, kalau mimpi tak umat, tak nama sahabat, sebab kita tak jumpa Rasul dalam keadaan ketika Rasul hidup. Ketika Rasul hidup kita tak jumpa. Lah ni pun hidup, yakni hidup di alam barzah. Maknanya kita tak sempat hidup di zaman Rasul hidup di alam dunia. Rasul dah wafat, hidup di alam barzah. Kalau kita jumpa dalam mimpi, tetap nama umat, tetap umat. Habis itu. Kepada orang-orang yang mengikut akal mereka itu, masuk kita juga. Dan atas keluarganya, keluarga Rasul, ya Allah, turunlah rahmat dan kesejahteraan kepada keluarga Rasul kami, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi kami, sahabat Nabi. Minta Allah Ta'ala turun rahmat dan nikmat semua tanpa kita pilih. Dan segala yang mengikut akan dia, akan mereka itu keluarga dan sahabat. Ini orang panggil Ahlu Sunnah wal Jamaah. Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Rasul, masuk juga, moga-moga kita juga masuk sekali, iaitu moga Allah Ta'ala turunkan nikmat dan keselamatan kepada kita juga. Faqad, maka sesungguhnya, kemudian daripada itu, wa ba'du, kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada wassalatu wassalam. Habis dah sebut bismillah,
Alhamdulillah wassalatu wassalam, maka dia nak cerita kitab ni jadi lagu mana. Wa ba'du, kemudian daripada itu, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalam, faqad sa'alani, maka telah meminta kepadaku, ba'du akan setengah, man, ba'du man akan setengah daripada mereka, yakni orang minta kepada pengarang kitab, kepadaku. La yasa'uni mukhalafatuhu, yang tidak meluaskan bagi aku menyalahinya, yakni tidak ada keluasan untuk menyalahi, yakni tak boleh nak tolak. Dia minta, mereka minta, yang mana hak mereka minta tu tak ada keluasan bagiku. Kalau tak luas maknanya sempit. Sempit maknanya terpaksa. Memang kena lah. Mereka minta tak beraya, memang kena tulis. Yang tak ada keluasan bagi aku untuk menyalahi permintaan itu. Dah mereka minta tak ada, dah luas. Semuanya apabila tak luas kepit, apabila kepit terpaksa aku kena tunaikan hajat mereka. Nah, bahawa aku menulis risalatan. Sesungguhnya depa minta aku tak boleh menyalahi, aku tak boleh tolak. Bahawa sesungguhnya aku menulis risalatan, satu risalah. Risalah ni nipih. Dia tak nama kitab, dia nama risalah. Risalatan akan satu risalah, bahiyatan yang indah, bilithani jawiyihi, di atas pertuturan bahasa Jawi, syarihatan alamatan matanil umul barahin, bagi mensyarahkan matan umul barahin. Ada orang minta supaya aku tulis dalam bahasa Jawi syarah matan umul barahin, maka tak ada arah, tak beraya nak menyalahi, tak beraya nak tolak, terpaksa kena, kerana ia matan umul barahin tu. Kerana matan umul barahin pasal apa dia gagah buat juga, li'annaha, kerana sesungguhnya matan umul barahin tu mufidatun, yang sangat memberi faedah, jami'atun li jam'i aqaidi, kerana dia matan Ibrahim itu menghimpunkan akidah yang wajib kita imani, ma'a ziyadati faidatin, serta dengan cara ni mendatangkan lagi banyak faedah, bertambah faedah padanya, pada matan Ummul Barahin itu. Baik, kita tengok terjemahan, kita berhenti bab Maidah. Dan kemudian daripada itu, maka sesungguhnya telah meminta akan hamba, tidak meluaskan akan hamba oleh menyalahi akan dia. Jadi tak luas untuk aku nak buat helah, tak ada dah. Memang terpaksa, dah tak luas, tentu terkepit. Apabila terkepit memang terpaksa kena tolong. Tak meluaskan akan hamba oleh menyalahi akan dia, akan permintaan mereka itu, orang yang meminta, akan bahawa hamba syarah akan dia, bahawa hamba surah akan risalah yang indah dengan bahasa Jawi. Hal keadaan bahasa Jawi itu menjadi syarah atas matan Ummul Barahin. Dari kerana bahawasa, dari kerana sebab apa? Manfaat yang kita dapat ambil lagi menghimpunkan bagi segala aqidul iman, serta ada bertambah faedah padanya, pada matan Ummul Barahin itu. Jadi dah orang minta, saya pun buatlah syarah ni
di atas mensyarahkan dalam bahasa Jawi, kerana matan Ummul Barahin ni banyak faedah dia. Kerana banyak faedah daripada karangan matan Ummul Barahin ini, ibu kepada segala dalil-dalil dalam bab akidah, banyak faedah serta dalamnya terhimpun daripada perhimpunan aqaid yang mana menambahkan lagi faedah daripada karangan matan Ummul Barahin itu. Habis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu, kena tukar bateri.